Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan waktu untuk sama-sama kita hadir ke surau ni solat maghrib berjemaah. Moga-moga solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah memberikan kepada kita waktu lagi untuk duduk dengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian hati kita semakin tunduk, semakin ingin melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kerahmatan keseluruhan hidup kita, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Ulum Al-Quran, kitab Ulum Al-Quran, karangan Dr. Abdul Latif Muda dan Dr. Rosmawati Ali Mat Zain, cetakan Pustaka Salam. Kita masih membicarakan di bawah tajuk bahagian B, metod pendokumentasian Al-Quran. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 7 hari bulan 11 di muka surat 21. Dan tajuk kita yang terakhir kita membincangkan tentang tahap pendokumentasian Al-Quran, faktor pengumpulan. Kemudian kita masuk topik yang pertama, habis dia masuk topik yang kedua. Topik yang pertama tu dia dokumentasi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pengumpulan Al-Quran zaman Nabi tu bagaimana? Wahyu tu turun, kita cerita dah sampai kepada Nabi. Nabi bagi pada para sahabat, berapa orang sahabat, siapa orang dia, bagaimana bentuk-bentuk dia, siapa-siapa yang menjadi penulis wahyu Nabi. Tu kita bincangkan pada kuliah kita yang lalu, zaman Nabi tu. Zaman Nabi terus apa itu metod pengumpulan yang dikatakan dalam bentuk hafazan, kemudian dalam bentuk tulisan, dua kaedah muka surat 20 dan 21. Malam ni kita masuk dokumentasi zaman Abu Bakar, topik yang kedua. Bagaimana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi itu wafat, bila Nabi wafat, maka Quran itu bagaimana keadaannya? Adakah terpelihara, tak terpelihara, dijaga, siapa yang jaga, tersimpan bagaimana? Dan saya dah sebutkan pada kuliah yang lalu bahawa masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing sahabat ada mushaf masing-masing. Disebut sebagai mushaf sahabi. Ubay bin Ka'ab ada, Fatimah ada, Aisyah ada, masing-masing ada mushaf masing-masing. Tapi tak tahu macam mana rupa dia, lengkap ke tak? Tak lengkap kan? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi ikut, kalau kita melihat dari sudut dalam hadis, Nabi ini dia ada penulis wahyu. Nabi itu penulis wahyu, tapi bila dia tulis wahyu, tak ada tercatat Nabi kata okey kumpul satu tempat. Ada? Tak ada dalam sejarah, saya tak jumpa. Maksudnya Nabi penulis wahyu dia ramai, tapi masing-masing tulis gitu macam masing-masing simpan. Kan? Kita tak jumpa riwayat. Maksudnya Nabi itu sebagai Rasul, bila wahyu tu turun salin, maksudnya Nabi kata okey, siapa dah salin semua longgok satu tempat kan, kat rumah Nabi ke, kat masjid ke, yang ditulis tu tak ada. Kita nak trace dari sudut sejarah, kita tak jumpa. Jadi maksudnya tidak ada satu pengumpulan yang Nabi sendiri ada pada Nabi yang lengkap tu, komplit tu, tak ada. Tapi ada riwayat menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha dia ada mushaf dia sendiri. Maksudnya Aisyah sebagai isteri Nabi, dia ada, dia baca mushaf dia sendiri.
Tapi maksudnya yang sahabat-sahabat penulis wahyu tu masing-masing tulis, simpan masing-masing gitulah. Nabi pun tak minta, tak bagi arahan, suruh simpan satu tempat ke, tak ada dengan jelas disebut begitu. Kalau ada tentulah dia tak jadi isu. Tapi bila tak ada, maka benda itulah yang menjadi isu. Jadi kita tengok topik pendokumentasi pada zaman Abu Bakar. Tengok, kata pengarang, zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ramai penghafal Al-Quran gugur syahid dalam peperangan Al-Yamamah, iaitu sekitar 70 orang. Jadi Nabi SAW dia wafat dalam 11 Hijrah, 10-11 Hijrah. Kemudian Abu Bakar dia take over. Bila Abu Bakar take over je jadi khalifah yang pertama, orang-orang yang Islam, orang Islam pada ketika itu bukannya semuanya iman yang kuat, kukuh, takwa dia kuat. Ada setengah mereka ini yang masuk Islam atas dasar takutkan kepada Nabi, takutkan kepada orang Islam, sebab orang Islam dah makin kuat. Ada jenis macam tu. Ada yang baru nak berjinak-jinak baru masuk Islam. Ada di kalangan mereka ni yang munafik yang bermuka-muka tunjuk macam Islam, tapi sebenarnya tak, dia munafik. Allah Ta'ala sebut innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Golongan munafik ni paling bawah sekali api neraka. Kafir tu atas dia, nak munafik lagi teruk, bawah lagi nak ceritanya munafik. Tapi zaman Nabi, golongan munafik ni Nabi dia kenal orang munafik ni, dan Nabi tak bagi tahu pada ada setengah sahabat yang Nabi ceritakan, ni orang munafik dia begini orang dia, dan sahabat tahu orang munafik. Tapi nak jadi sunnatullahnya, sunnah rasulnya, orang geng-geng munafik ni tak ada pula zaman Nabi suruh bunuh satu-satu, hapuskan, tak. Sebab sunnatullahnya habis terus lah, senang. Tapi tak dihapus tu, sunnatullah ni begitu. Jadi disebutkan di sini bahawa bila Abu Bakar naik jadi khalifah, dia take over, jadi ada golongan yang murtad. Yang murtad lah. Murtad ni yang pertama, dia orang murtad tak nak bayar zakat. Zakat tak nak bayar. Kemudian ada yang nak ambil pula harta-harta orang Islam pada ketika itu. Maka berlakulah golongan yang dia nama yang disebut sebagai Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni lama dah, zaman Nabi lagi dia ngaku jadi Nabi dah. Bila Nabi dah mati, dia lagi lah besar naik tocang, dia secah hebat sangat. Dia pun dia kumpul orang dia. Berlakulah satu peperangan yang disebutkan sini sebagai peperangan Al-Yamamah. Bila Abu Bakar naik, dia orang ni golongan ridah yang murtad ni tak nak bayar, maka Abu Bakar dia ambil keputusan, kita kena perang. Tak payah bayar zakat je, bukan benda besar. Zaman kita sekarang ni kalau tak bayar zakat, orang buat dono je kan. Siapa berani perang kan. Tengok zaman Nabi tu, Abu Bakar tu kan, walaupun nampak macam kecil, tapi ijtihad Abu Bakar tu dia kata kena perang juga. Sebab itu dia disebut oleh Nabi SAW, Quran sebut kepentingan zakat tu, dia tak nak taat. Maksudnya kalau Abu Bakar dia tak perang, memang Islam tu dia akan turun. Hormat orang hilang pada Islam tu kan. Tapi bila Nabi mati, ada yang memberontak, macam memberontak ni, pemberontak terus diserang kan. Jadi peperangan ni berlaku di Al-Yamamah. Peperangan disebut Al-Yamamah ni, kalau tuan-tuan tengok ni tempat dekat Saudi tu, dia dah lebih kurang dekat-dekat dengan Riyadh. Kalau daripada Madinah tu lebih kurang dalam 800 km lah. Daripada Mekah Madinah dia jauh ke sana, dekat dengan Riyadh, lebih kurang 800 km lah jauh dia. Jadi pada ketika itu Musailamah Al-Kadzab ni dah mengaku jadi Nabi. Dia pun disediakan dia punya batalion, angkatan tentera dia yang banyak besar. Disebutkan pada ketika itu dia ada lebih kurang 40,000 orang tentera daripada golongan Musailamah Al-Kadzab, tentera dia 40,000. Jadi Abu Bakar pada peringkat awal dia buat batalion lah, dia buat grup-grup, dia buat banyak, lebih kurang dalam 12 grup lah, 12 batalion. Mula-mula dia hantar, ada dua orang yang dia hantar, Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Syarhabil bin Hasanah. Dua, dia ada tiga. Lepas tu dengan Khalid Al-Walid, tiga yang dia plan untuk hantar ke sana, ke Al-Yamamah ni. Kemudian yang dua tu pergi dulu, Ikrimah pergi dulu, dengan juga Syarhabil pergi dulu. Bila pergi ni dia bawa, tapi dia tak bawa ramai orang.
Tak bawa ramai tentera. Mana Ikrimah ni sepatutnya bila dia sampai ke Al-Yamamah ni, dia kena tunggu. Sebab dia ada plan kan, kena tunggu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni memang tentera ni, panglima tentera, nama besar. Khalid Al-Walid ni memang pakar lah bidang perang. Jadi dia tak tunggu, duk semangat marah orang jenis murtad ni pergi serang, lalas kalah. Ikrimah ni anak Abu Jahal kan, Abu Jahal bapa dia lah, tapi dia Islam. Ikrimah, so dia syahid. Bila dia syahid, Syarhabil pula, sepatutnya Syarhabil ni kena tunggulah Khalid Al-Walid. Dia pun macam tunggu, tak sampai. Serang juga, lawan juga dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni hebat. Dia panglima angkatan tentera dengan pengalaman, dengan kehebatan, dengan batalion dia yang ada 40,000 pada ketika itu. 40,000. Lawan. Habisnya Syarhabil syahid juga dengan tentera dia banyak habis. Kemudian tinggal sebahagian tu tunggu. Tak lama lepas tu Khalid Al-Walid pula datang. Khalid Al-Walid ni dia jenis orang strategi lah, dia ada strategi. Jadi Khalid Al-Walid dia buat 3 kumpulan. Satu bahagian tengah dia Khalid Al-Walid. Sebelah kanan dia letakkan sahabat. Satu sebelah kanan, nama dia Zaid bin Khattab, sebelah kanan, jadi panglima belah kanan. Kemudian sebelah kiri Abu Huzaifah, sebelah kiri. So 3 lah, ada 3, serang pada depan, serang pada kanan, serang pada kiri. Yang mana masa tu dia tengok Musailamah Al-Kadzab ni pun dia guna taktik yang sama. Musailamah dia sebelah depan, dia grup belah depan. Kemudian dia ada sebelah kanan, dia Muhakim bin Tufail, dia punya anggota belah kanan lah, tentera panglima belah kanan. Dan sebelah kiri dia ada tentera dia Rajal. So ada 3 grup lah, punya style dia ni, skill dia berperang tu. Kemudian mula-mula tentera Islam dapat asar Khalid Al-Walid dapat rapat. Kemudian tapi Musailamah ni dia bertahan. Dia nampak ni strategi ni lain sikit. Khalid Al-Walid nampak dia sama lah, nampak dia sama kuat. Dia bertahan. Bila bertahan, tengok okey, dah boleh bertahan. Bila bertahan, mula Musailamah Al-Kadzab dia atur buat serangan daripada kanan, daripada kiri. Dia matikan satu-satu, bukan maksudnya serang kanan, serang kiri, tak. Kanan kiri dia Muhakim dan juga Rajal tu, dia bersama dengan Musailamah, tiga ni kumpulan ni serang ke tengah, serang kepada Khalid Al-Walid. Menyebabkan Khalid Al-Walid pada ketika itu memang kena serangan yang kuat, sebab dia dalam 40,000 ramai. Tentera Islam pada ketika itu yang ada 13,000 je yang pergi. Semua 13,000 tentera Islam. 13, 40, 1/3 lebih kurang. Jadi dengan 13,000 itu pun yang separuh dah syahid dah. Serang Khalid Al-Walid dia tengok tak boleh, bertahan, turun ke belakang. Dia tengok apa sebenarnya kelemahan orang Islam. Dia tengok baru dia perasan batalion yang dia buat tu, kumpulan-kumpulan tu, batalion tu berdasarkan kepada percampuran suku-suku kaum. Ialah orang Islam ni kita tak ada kasta lah, jadi dia campur semua. Jadi dia nampak tentera Islam pada ketika itu dia jadi tak kuat. Sebabnya dia orang ni tak ada macam ketua-ketua yang hebat lah. Sebab dia Arab ni, dia suku-suku kaum, dia beza sikit. Contohlah sini kita kata okey, ini geng Surau Darul Ihsan, geng Masjid Syarif, geng Surau Maksum, geng Masjid Nurul Jannah. Tapi kalau bila longgok sekali, dia rasa macam okey ramai-ramai kan. Tapi bila kita dia kata okey, geng Darul Ihsan satu, dia letakkan satu grup, ada seorang leader kan. Kan dia rasa dia lain sikit tu kan, macam geng-geng kita kan. Jadi Khalid Al-Walid dia tengok mana lemah dia ni, suku-suku kaum pada ketika itu. Dia tengok dia kata percaturan dia betul, dia kata tak kena dah. Jadi bila longgok ramai-ramai dia tak apa kuat, walaupun ramai jadi tak kuat, macam satu tu kuat. Jadi dia pecahkan balik ikut suku-suku kaum. Surau Saudara Ihsan dengan geng, pengungsi dia satu geng, pengungsi Surau Maksum satu geng, pengungsi Masjid Syarif satu geng. Jadi masing-masing tu dia akrab dia tu lebih lah dengan orang dia, orang kampung dia, dengan bahasa dia, dengan antara dia tahu siapa yang hebat, ada kelebihan-kelebihan. So lebih kuat. Jadi bila dia atur tu baru dapat serang balik.
Dia susun balik, serang. Musailamah Al-Kadzab tu terus dapat kuasai sampai ke tepi kota Al-Yamamah pada ketika itu. Dapat serang pada ketika itu yang menyebabkan dia orang ni kena berundur, masuk ke dalam. Nak masuk ke dalam tu aja, dia punya yang pertama mati Muhakim yang sebelah kanan. Muhakim ni orang kuat dia. Muhakim mental file belah kanan tu, dia mati dah, sangkut dah kat depan tu. Lepas tu Musailamah dia masuk dah ke dalam. Mula-mula dia ada macam kawasan taman, dia sebut tu sebagai Taman Rahmat. Taman Rahmat. Dia orang duduk lah besar. Masuk Musailamah Al-Kadzab, masuk dalam orang Islam serang, panjat semua. Al-Barak cerita panjat, dapat masuk. Last-lastnya dapat bunuh Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu tu. Dia mati, dapat mati. Musailamah Al-Kadzab ni dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Wahsy ni biasa tuan-tuan dengar, yang bunuh Hamzah. Wahsy kan, Wahsy yang bunuh Hamzah. Dia mula-mula dia jadi hamba kepada orang kafir dekat Mekah. Lepas tu janji lepaskan dia, maka dapat bunuh Hamzah. Dia bebas. Bila dia dapat bunuh Hamzah dan mati, dan dia janji pada diri dia nak bunuh orang yang paling Nabi benci, orang yang paling Nabi sayang. Hamzah dia dah bunuh, dan dia janji pada diri dia nak bunuh orang yang paling Nabi benci, itu Musailamah Al-Kadzab. Dan Musailamah Al-Kadzab tu dia dapat bunuh. Wahsy yang bunuh. Habis semua. Jadi tentera Islam pada ketika itu yang mati daripada 13,000, yang mati 1,200. Tentera kafir ada 40,000, yang mati separuh, 21,000 terkorban. Banyak tu lah, 21,000. Tapi tentera Islam banyak lah. Kira 1,200 mati tu ramai. Dalam 1,200 tu, ini yang disebut ni 70 orang. 70 orang ni hafiz Quran, para qurra. Dalam 1,200 tu, dia katakan 70 orang. Kalau kita tengok persen lah, 70 per 1,200 kali 100, lebih kurang dalam 6% lah. Maksudnya kita boleh nampak generasi zaman Abu Bakar tu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW secara random dalam satu package. Kita boleh tengok ada lebih kurang dalam 6%. Satu-satu tempat tu hafiz Quran, kan? Boleh tengok kerangka dia. Yang mana 6% tu jadi benda yang menakutkan Abu Bakar, Umar, kan? Takut orang hafal Quran ni, dia pupus 6%. Kalau kita kat sini ada orang hafal Quran berapa persen Kalau dalam satu-satu Korea kan, berapa persen agak? Ada kan 6% kan, ada mungkinlah ada seorang dua anak Korea gitu. So jauh lagi kita tu nak sampai nisbah ke zaman Nabi, jauh lagi. 6% tu dah ditakuti. Sebab orang Islam ada 13,000 tentera, tapi yang mati baru 1,200. 70 orang tu qurra, tu dah takut Quran ni hilang. Habis orang hafal Quran ni. Okey, itu dikatakan tadi gugur syahid dalam peperangan Al-Yamamah, iaitu sekitar 70 orang. Lantaran itu Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar supaya dihimpunkan helaian ayat-ayat Al-Quran yang ditulis berasingan sebelumnya. So memang Nabi bila dia wafat, Quran yang ada tu berasingan masing-masing, tak ada satu tempat. Hal itu kerana bimbang kehilangan dengan sebab kematian para hufaz, para qurra. Tengok yang mula-mula bawa idea ni Umar Al-Khattab. Umar ni hebat dia ni. Nabi SAW dia kata kalau ada Nabi lagi lepas aku, paling layak Umar Al-Khattab. Sebab dia kalam dia tu, kata-kata firasat dia tu tinggi. Kadang-kadang ada waktu ketikanya pandangan dia tu lebih tepat dari pandangan Nabi SAW. Contohnya macam dalam perang Badar, Umar dia tu bunuh je ya Nabi. Dia kata ini jenis-jenis tawanan-tawanan ni kita kasih licin je, kasih habis, susah je. Walaupun sebenarnya kaum kerabat ni adik-beradik, kaum kerabat, mak ayah semua tu kasih habis saja kan. Itu pandangan
Umar tapi Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain yang banyak muhajirin jadi lembut sikit. Dan pandangan tu diterima oleh Allah SWT. Okey, kemudian yang pertama dia kata faktor pengumpulan. Pada mulanya Khalifah Abu Bakar merasa ragu-ragu untuk melaksanakan tugas yang berat dan belum pernah dilakukan sebelum itu. Namun setelah berbincang, ternyata perkara ini memang baik dan Allah melapangkan dada Khalifah Abu Bakar untuk menerima cadangan Umar itu. Pada peringkat pertama, Abu Bakar sendiri dia tak setuju. Sebab benda ni benda bid'ah. Benda bid'ah lah kita kata. Benda bid'ah, Nabi tak pernah buat. Nabi tak suruh kumpul Quran, letak satu tempat kan. Jadi tak ada arahan itu. Antara lain, faktor Abu Bakar pada awalnya ragu-ragu untuk melaksanakan cadangan Umar ialah, dia kata sini, yang pertama bimbang. Umat Islam kurang mengambil berat untuk menghafaz Al-Quran sebagaimana generasi sahabat. Itu dah masuk masa generasi tabi'in lah. Ramai tabi'in ya. Bila Nabi dah wafat, tinggal ujung sahabat dan juga yang naik tu tabi'in. Satu. Kemudian dia kata yang kedua, dibimbangi umat Islam kurang bertanya dan belajar ilmu secara berdepan dengan guru masing-masing. Dia dah kurang elemen nak belajar, nak bertanya tu kurang. Yang ketiga dia kata beliau bimbang tindakannya akan timbul salah faham majoriti kalangan para sahabat dan akan mengakibatkan berlakunya perpecahan. Itu faktor yang menyebabkan Abu Bakar pada awalnya dia rasa ragu-ragu untuk melaksanakan cadangan Sayyidina Umar. Tu pada peringkat mulalah dia risau benda tu berlaku. Kemudian disebut sini perpecahan mungkin berlaku sekiranya ada kumpulan yang tetap berkeras dengan pendapat bahawa usaha pembukuan Al-Quran itu dianggap sebagai bid'ah. Jadi Abu Bakar ni dia takut nanti ada kalangan orang Islam kata ni Abu Bakar dah buat benda baru, Nabi tak buat. Benda tu benda bid'ah. Jadi dia takut benda tu berlaku. Okey. Setelah beberapa kali berbincang dan berdialog dengan Umar Al-Khattab, Allah memberikan keyakinan kepada Abu Bakar untuk melaksanakan cadangan Umar. Jadi Allah melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itu Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit. Dia panggil kita dah sebutkan tentang siapakah Zaid bin Thabit ni, orang yang hebat dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Jadi pada zaman Nabi, Zaid bin Thabit yang ada ketika mana disebut sebagai Al-Ardul Al-Akhirah, pembentangan kali terakhir, Zaid yang banyak penulis dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dia, kekuatan cerdik dia kan. Kemudian dia pula orang muda pada ketika itu, maka panggil dia balik untuk menjadi ketua penulis mushaf. Beliau dipilih ekoran terkenal dengan sikap amanah, teliti, cerdas, akal yang tinggi serta sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir turunnya wahyu. So kita tahulah, kita dah sebut pada poin yang lepas, Al-Ardu Al-Akhirah, pembentangan kali terakhir tu Zaid bin Thabit yang duk semak bacaan Nabi dan juga Jibril alaihi. Okey, pada peringkat awal Zaid bin Thabit juga merasa ragu-ragu dan berkata, demi Allah, sekiranya aku diberikan tugas untuk memindahkan gunung di antara gunung-gunung, maka itu tidak seberat tugas yang diamanahkan kepadaku. Tengok Zaid bin Thabit, sebab benda ni benda Nabi tak pernah buat, suruh longgok satu tempat nak kumpul kan. Jadi dia kata Zaid ni kalau suruh pindahkan gunung pun lagi senang, dia kata boleh korek tiap-tiap hari, tapi nak main Quran ni sangat berhati-hati. Bayangkan para sahabat sangat berhati-hati dengan Quran. Kita kalau hari ni nak tafsir Quran ikut dan dia tulis semua kan, cakap lepas dekat media sosial, Allahu Rabbi, memang tak ada insurans langsung kan. Tak ada insurans langsung, mulut-mulut yang di media sosial ni ikut dan je semua je, dari start pada tu sampai budak yang ada faham agama, tak ada faham agama. Allahu Rabbi, tengok bezalah kita tengok. Bila baca ni tengok para sahabat dia, orang punya dengan agama, dengan Islam, dengan Quran, Nabi bila sebut tu sangat berhati-hati Okey. Maka itu tidak seberat tugas yang diamanahkan kepadaku. Akhirnya Allah melapangkan dadanya sebagaimana Allah melapangkan hati Abu Bakar dan juga Umar. Dah bincang-bincang, buat semai sekharah dulu gamaknya Zaid bin Thabit. Kemudian Allah memberikan kelapangan pada dia pun rasa sedap hati. Keyakinan itu ada.
Kemudian kata pengarang, Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya kisah pengumpulan Al-Quran ini, di mana Zaid bin Sabit meriwayatkan dengan katanya yang bermaksud, daku diminta datang oleh Khalifah Abu Bakar selepas peperangan Al-Yamamah, di mana seramai 70 hafiz gugur syahid. 70 orang. Setibanya daku di rumah Khalifah Abu Bakar, daku dapati Umar ada bersamanya. Khalifah Abu Bakar berkata, Umar telah datang kepadaku dan berbicara. Peperangan menjadi sengit di Al-Yamamah dan ramai hafiz yang gugur syahid. Daku berasa cemas kiranya peperangan ini berterusan dan ramai pula nanti yang gugur syahid sehingga Al-Quran banyak yang hilang. Itu kata dia. Umar mengatakan kepadaku, jadi bila Zaid datang ni, Umar ni duduk belakang lah, walaupun idea sebenarnya idea dia kan. Jadi yang cakap tu kena khalifah lah cakap, arahan PM kan. Okey, kita dah ada PM sekarang ni. Okey, Umar mengatakan kepadaku supaya daku dapat memerintah engkau mengumpulkan Al-Quran. Zaid berkata, bagaimana daku akan lakukan perkara belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mencelah, demi Allah perkara ini baik. Tu payah juga Umar nak cakap tu. Umar nak cakap direct, dia tak berapa kuat, dia bukan khalifah. Jadi dia mula dia cuba melobi khalifah, boleh menang dengan khalifah, lobby dan menang. Okey, khalifah bincang dengan khalifah pula baru khalifah punya arahan keluar, PM punya arahan terikutlah. Kemudian tengok bila Zaid bin Sabit tengok tak nak, okey, kemudian Umar masuk jarum, mencelah. Dia kata, demi Allah ini perkara yang baik. Umar terus memujuk daku hingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah melapangkan dada Umar, hingga aku dapat melihat apa yang telah dilihat oleh Umar. Sehingga disebutkan Zaid bin Sabit dia nampak sebenarnya apa yang Umar dia nampak akan berlaku ni di waktu akan datang. Dia nampak dah akan berlaku kerosakan, hilangnya Al-Quran. Para penghafal Quran tu mati dia. Lalu Abu Bakar pun berkata, engkau seorang pemuda yang mempunyai fikiran yang baik. Kami tidak pernah menuduhmu dan engkau juga menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Zaid bin Sabit ni track record dia bersih. Tak ada rasuah-rasuah ni, tak ada lah kan. Dia memang track record dia baik, memang bersih, tak ada isu dengan dia kan. Oleh itu hendaklah engkau selidiki, kemudian kumpulkanlah Al-Quran ke dalam sebuah mushaf. Zaid berkata, demi Allah, kalaulah khalifah memerintahkan daku untuk memindahkan sebuah gunung, tentu perintah untuk mengumpulkan Al-Quran itu lebih berat daku rasakan. Ini tag Arab dia, dia terjemah. Lalu daku berkata kepada mereka, bagaimana tuan-tuan akan melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar berkata, demi Allah perkara ini adalah baik. Hanya cakap macam tu. Tadi Umar kata perkara ini adalah baik, Abu Bakar pun cakap benda ni baik. Kata beliau terus memujuk, sebab Abu Bakar dengan Umar ni mereka ni semua sahabat Nabi, duduk dengan Nabi, tahu Nabi tu nak macam mana, dia faham. Feel sahabat Abu Bakar, Umar tu, Zaid bin Sabit ni, mereka tu dia dapat feel Nabi nak macam mana. Mereka cakap tu, benda ni okey, baik. Kita lah kalau macam ni, ada pengurusi, ada SU, ada imam, bila kita tahu okey, pengurusi okey, Nazir okey, pengurusi lah, tahulah pengurusi okey kan. Kan kita tahu pengurusi dia nak macam mana kan. Begitulah para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia feel Nabi tu dia dapat rasa. Dia kata, beliau terus memujuk aku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Lalu daku selidiki Al-Quran, daku kumpulkan daripada pelepah kurma dan kulit-kulit binatang. Juga daku kumpulkan daripada para sahabat yang hafaz Al-Quran. Dia kata kalau dalam kitab-kitab Arab tu disebut banyak, pelepah tamar, daun-daun ada, tulang-tulang ada, batu-batu ada, semua jenis lah. Dan dia ada kerangka yang dia nak. Kemudian dia kata, sehingga aku menjumpai akhir surah At-Taubah yang hanya ada di dalam simpanan Abu Khuzaimah Al-Ansari. Quran tu
ikut riwayat ceritanya lah. Dari sudut hafalan memang semua para sahabat ni banyaknya hafal Quran. Tadi 70 orang hafiz Quran syahid kan, ramai sahabat ni yang tinggal hafal Quran. Tapi nak dapatkan sesuatu yang betul dalam bentuk teks bertulis, kan, yang bentuk teks bertulis yang ditulis depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu agak susah. Nak ambil original yang betul tulis depan Nabi, maksudnya penulis wahyu yang ambil salinan yang pertama yang dibaca depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu yang payah nak cari. Semua sekali nak kumpul. Sebab zaman tu pun masih orang baru boleh membaca, baru boleh menulis, yang reti pun kurang, dan lebih kepada hafalan. Dia kata ini hanya ada di dalam simpanan Abu Khuzaimah Al-Ansari. Kemudian iaitu ayat 2 ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw, sehingga habislah 2 ayat akhir daripada surah At-Taubah. Jadi Abu Khuzaimah Al-Ansari ini jadi dia tak dapat dua penyaksian. Jadi tinggal satu penyaksian. Jadi satu penyaksian ni tak cukup, dia menjadi syarat. Sedangkan pada ketika itu Zaid bin Thabit dia dah menetapkan, dia dah bincang dengan Umar, dia dah bincang dengan Abu Bakar bahawa bagaimana cara nak kumpul itu, ambil spirit daripada Al-Quran. Setiap sesuatu tu syahidain ini ada dua penyaksian. Jadi dia nak setiap ayat Quran tu ada dua penyaksian. Jadi sekarang ni ayat akhir ni tak ada. Pada Abu Khuzaimah Al-Ansari ni ada satu je. Dia ada cerita di sebaliknya. Abu Khuzaimah Al-Ansari ni saya dah pernah cerita dulu. Tak pernah cerita Abu Khuzaimah Al-Ansari ni ketika mana Nabi SAW masih hidup lagi, Nabi ni pernah satu ketika dia pergi ke pasar Yahudi. Di zaman Nabi tu, sekarang ni kita tak rasa. Sebenarnya zaman Nabi tu dia macam ada macam kampung-kampung. Ni kampung sini dia kepung kawasan, katakan surau Daud Ihsan ni kepung lebih kurang dalam 200 meter kepung 4 segi. Ni orang sini, lepas tu keluar sana ada kepung sana, kampung orang sana pula, Bani sana pula, ada Yahudi, ada Arab ini, dia nampak puak-puak tu, dia jadi begitu. Jadi Nabi SAW lepas tu adalah dia ada kawasan pasar. Satu hari tu Nabi dia pergi ke kawasan pasar Yahudi dengan niat Nabi nak beli unta. Nabi nak beli unta. Pergi cari, adalah geng-geng Yahudi ni yang jual unta kan. Jual unta, jumpa seorang Yahudi, dia pun deal, bincang dengan Nabi. Nabi pun tawar semua. Yahudi ni pun dia setuju. Dia kata okey dengan harga tersebut, kan, dengan satu amount lah. Bila dia dah setuju, okey, selesai. Tapi Nabi kata aku tak bawa duit kat rumah kan, tak cukup lah kan, mungkin harga tu mahal ke, tak cukup. Jadi Nabi SAW dia kata okeylah, aku kena balik tu ambil duit, tak apa kau follow lah, ikut aku kat belakang. Jadi yang namanya Yahudi ni dia pun dia follow, sambil dia follow Nabi, tak jauh dengan Nabi tu, follow kat belakang. Sambil tu dia nak promote unta yang dia bawa ni, siapa nak unta. Ada pula orang lain tanya unta kan, ada pula lain pula tengok, dia kata berapa kan? Yahudi, perangai Yahudi. Yahudi ni perangai Yahudi, harga Yahudi kan. Semua orang kata Yahudi ni kan. Jadi Yahudi ni dia letak tadi harga double daripada jual dengan Nabi tu. Ada pula orang lain nak gitu. Berhenti tengah on the way tu, tengok dia saja je. Dia test market kan. Kalau dijual dengan Nabi tu harga 100, yang ni letak 200. Ada orang nak 200, dia tu, sudahlah. Yahudi kan, nama Yahudi tu pun kata aku nak jual lah. Okey lah. Jadi bila dia nak jual orang tu, Nabi perasan tahu. Dah jadi kacau tu, jadi heboh, jadi bising. Nabi kata, bukan kau dah janji tadi nak jual dengan aku ke? Kata kan. Kemudian Yahudi tu kata, bila pula? Dia kata kan. Panggil Yahudi kata, tak adalah, bila kau dijanji engkau, apa buktinya? Ni dah on the way nak pergi orang Nabi, apa bukti? Nabi pun macam mana nak buat siapa yang ada? Tak ada orang saksi. Kebetulan tiba-tiba inilah tadi nama sahabat Nabi yang namanya Abu Khuzaimah Al-Ansari tadi, kebetulan dia ada dekat pasar tu. Masa tengah duk bising-bising havoc tadi tu, dia masuk, tengok Nabi, tanya apa gini-gini cerita. Dia tu angkat tangan, aku saksi, dia kata kan. Dia baru sampai, Nabi pun terkejut. Bila pula Abu Khuzaimah jadi saksi pula? Dia kata aku saksi. Tadi betul. Ni Yahudi ni memang dah janji dengan Nabi ni nak jual unta ni dengan harga sekian. Aku saksinya.
Apa kau nak buat sekarang? Yahudi tu, dia kata. Yahudi pun terkejut. Kau ada tadi? Ada, dia kata. Kau tengok kan? Yahudi pun tengok, alamak, kantoi kan. Yahudi tu kata kantoi. Lalu tak boleh buat apa, jual pada Nabi. Nabi balik, ambil bawa unta tu. Abu Huzaimah pun ikut sekali. Kemudian bayarlah, Nabi bayar ambil unta tu. Habis dah ambil unta tu, Nabi dia tanya dekat Abu Huzaimah, Abu Huzaimah, bila kau datang? Dia kata, masa aku bincang dia tak ada, dia kata. Dia kata kan, Abu Huzaimah ni, dia kata, ya Rasulullah, dia kata. Yahudi tu balik ada tadi, dia kata, kalau kau pergi Isra' Mi'raj, aku percaya. Kau kata Jibril turun, aku percaya. Kau bawa Quran, aku percaya. Semua benda-benda gaib-gaib yang lain aku percaya, beriman. Ini setakat Yahudi kau ni, takkanlah aku nak kata kau tipu. Jadi ayat Nabi SAW lepas statement daripada Abu Huzaimah Al-Ansari tu, Nabi kata, wahai Abu Huzaimah, penyaksian kau ini, penilaian dia dengan dua penyaksian, bukan satu, dua penyaksian dia. Maksudnya Nabi hadir pun dia saksikan, Nabi tak hadir pun dia saksikan. Jadi kau ni layak dua penyaksian, beza dengan orang lain. Jadi ulama' dia ambil spirit daripada kisah itu. Itu yang ayat yang terakhir ni ada pada Abu Huzaimah Al-Ansari. Walaupun dia seorang, tapi dia terima penyaksian tu untuk jadi. Itu di simbolik, di sebalik. Ada beberapa kisah lagi yang terlibat dengan itu. Maka dua ayat ni, Quran 30 juzuk tu, dua ayat ni ada isu satu, penyaksian. Dari sudut tulisan, hafalan tak ada masalah, sahabat semua orang hafal, tak ada masalah kan? Cuma nak cari yang tag yang betul tu, tu. Kemudian ada komen-komen daripada ulama. Tengok dia kata metod pengumpulan, ni dia ada sentuh juga. Zaid bin Sabit membuat penelitian dan penetapan dua sumber, tengok tu dah, atau metod utama sebagai panduan untuk pengumpulan Al-Quran itu. So ada dua kaedah yang ditentukan oleh Zaid bin Sabit. Dia kata yang pertama, meneliti ayat yang telah dihafaz oleh sahabat. Pertama nak tengok sahabat-sahabatnya hafalan kumpul. Zaid tu hafal dah, Umar tu hafal dah, Abu Bakar tu hafal dah. Tapi metod pertama, meneliti dari sudut ayat-ayat yang dihafal, nak bagi betul, tak berubah, confirm. Kemudian yang kedua, meneliti ayat yang telah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, yang kedua ni yang berat. Yang pertama ni tak berat sangat, sebab semua dari sudut hafalan pada dada para sahabat ni memang ramai kan. Tapi yang kedua ni, meneliti ayat yang telah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tu yang berat. Bukan zaman kita ni semua ada dah bertulis semua kan, mushaf ulama. Zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata pengarang, Umar Al-Khattab kemudian keluar untuk menemui orang ramai, sebagaimana kisah yang tercatat di dalam Sunan Abu Daud, sebagaimana riwayat berikut. Arada Umar bin Khattab ay yajma'al Quran faqama fin nas faqala man kana talaqqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an min al-Quran falyatina bihi. Wa kanu katabu dzalika fi suhfi wal alwah wal asab wa kana la yaqbalu min ahad syai'an hatta yashhadu syahidain. Okey, tengok terjemah dekat sini. Maksudnya ketika Umar bin Khattab hendak mengumpulkan Al-Quran, beliau bangkit dan berkata kepada khalayak ramai, sesiapa yang mendapatkan ayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok, siapa yang dapat ayat daripada Nabi, betul penulis ambil direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia membawakannya. Yang mana ambil salin depan Nabi betul, the original, membawakannya kepada kami. Ketika itu ramai kalangan mereka yang menulis ayat-ayat pada lembaran, kepingan batu dan pelepah-pelepah tamar. Beliau tidak akan menerima ayat daripada seorang pun kecuali terlebih dahulu disaksikan oleh dua orang saksi. Ada tagnya, kemudian ada penyaksian orangnya. Dalam ada riwayat lain disebutkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq disuruh, dia beritahu Sayyidina Umar, Zaid, kau tunggu depan pintu Masjid Nabawi. Buat announcement lepas semayang, sebelum semayang, kemudian tunggu depan Masjid Nabawi. Tunggu depan tu, suruh panggil orang, tunggu, kutip semua.
kutip, maka dikutip disalin. Jadi dia Zaid. Sebenarnya ramai lagi sahabat-sahabat lain yang terlibat sama, cuma figure-figure besar ni sebut Zaid bin Sabit, nampak kisah awal Sayyidina Umar. Sebenarnya ramai sahabat-sahabat lain yang besar yang membantu tu, cuma ceritanya agak tenggelam, tak nampak timbul sangat. Tapi lead dia Zaid bin Sabit. Jadi bila salin tu kumpul. Ada riwayat menyebutkan bahawa bila kumpul tu letak kat mana? Letak kat mana kan? Letak mana? Siapa yang simpan benda tu? Ada riwayat menyebutkan bahawa dalam Masjid Nabawi ni ada satu tiang. Tiang dipanggil istiwana mashaf. Ada kat situ ada mashaf. Maksudnya sesiapa yang nak salin Quran lepas itu ambil pada situ. Salin, ambil pada situ. Dia panggil tiang Quran. Ada riwayat menyebutkan itu. Okey. Kemudian Abu Daud juga meriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata kepada Umar dan juga Zaid, ijlisa ala babil ni saya sebut tadi, ijlisa ala babil masjid fala ya'tiyannakuma ahadun bi syai'in minal Quran tunkiranihi yashhadu alaihi rajulan illa asbatama. Dia kata maksudnya, duduklah kalian berdua di pintu masjid, sekiranya seseorang datang membawa ayat-ayat Al-Quran yang kamu tidak menerimanya, namun disertakan dua orang saksi, maka hendaklah kalian menerima tu tulisannya. Ini kata-kata daripada Abu Bakar As-Siddiq. Adalah beberapa riwayat yang lain. Apa yang dimaksud dengan dua saksi itu? Ini ulama' dia bahas. Kata Ibnu Hajar, dia kata maksud dua saksi ialah ayat yang dibawakan dalam bentuk hafazan dan juga tulisan. So ada dalam bentuk hafazan yang datang pun dihafal, dan bentuk tulisan pun ada. Menurut pendapat As-Sakhawi, Sakhawi pula dia kata maksud dua saksi ialah merujuk kepada dua orang saksi yang menyaksikan di hadapan mereka sendiri ayat tersebut ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ada beberapa pendapat. Dr. Ghunim Qaduri, seorang ulama daripada Iraq, dia seorang ulama lughah, juga seorang ulama yang banyak tulisan-tulisannya mengkaji tentang mashaf, tentang resam, tentang ilmu-ilmu bacaan ini. Ghanim Qaduri, hidup dia orang ni dekat belah Iraq sana. Dia banyak buat tulisan mengkritik tentang kaedah-kaedah ni, cerita detail banyak, menarik tulisan ni, tapi dalam bahasa Arab lah. Kemudian kata pengarang, mushaf yang berjaya dikumpulkan oleh Abu Bakar bukanlah satu-satunya mushaf yang ada pada ketika itu, tetapi mushaf yang diusahakannya merupakan mushaf yang disusun dengan cara paling sistematik dan melalui teknik pengumpulan yang ketat serta disemak oleh mereka yang layak. Maksudnya bukanlah satu-satunya, tuan yang saya sebut tadi, para sahabat masing-masing mereka ni ada mushaf disimpan. Cuma nak ambil yang standard, yang semua orang setuju, ittifaq, disusun, jadi satu mushaf yang dipunyai oleh kerajaan Islam lah, pada kata khalifah simpan, dia kata. Di mana terdapat mushaf lain yang ada pada ketika itu hanyalah mushaf-mushaf untuk kegunaan sendiri. Mushaf yang dikumpul oleh Khalifah Abu Bakar merupakan piawai Al-Quran yang menjadi rujukan. Itu yang saya katakan, diletakkan dekat Masjid Nabawi, ada disebutkan tiang mashaf dekat situ, maka siapa nak ambil salin situ. Jadi bila dah standard ada dekat situ Quran, maka mudahlah para sahabat nak kutip. Spek Quran yang ada tu dia lengkap 30 juzuk yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, baru ada 30 juzuk, bermula daripada ayat pertama surah Al-Fatihah sampai ayat 7. Tapi susunan surah dia tak sama. Susunan surah bukan zaman Abu Bakar. Lepas ini zaman Sayyidina Osman baru susunan surah. Ayat betul, ayat ni 1 hingga 7, surah Al-Baqarah ayat pertama sampai akhir surah ini. Zaman Nabi tu tak ada nombor ni 80-an, 1980-an baru mula ada nombor-nombor. Dulu tak ada. Kalau kita tengok mushaf yang asal dulu, tengok makhtutat, dia makhtutat ni dia hanya letakkan lepas satu ayat tu dia letak 3 titik. Lepas satu ayat dia letak 3 titik. Titik tu pun dia letak tanda warna merah. Dia adalah skill dia buat. Lepas satu ayat letak 3 titik. Setiap 10 ayat dia letak satu bunga. Lepas 10 ayat dia letak satu bunga.
Ada jenis lepas 5 ayat dia letak satu bunga. Itu makhtutat Arab. Dia punya manuskrip. Yang Melayu dia tu manuskrip tu dia tulis. Skill penulisan dia tu. Itu yang the original. Dan susunan surah tak ada. Memang tidak tersusun sebagaimana kita pada hari ini, tetapi dari sudut susunan ayat dah clear. Dan mushaf yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar dia merangkumi semua wajah bacaan. Wajah bacaan. Sebab kali pertama dikumpul, maksudnya dia kutip pada sahabat. Tulisan itu dia merangkumi semua wajah bacaan. Maksudnya kalau zaman Sayyidina Osman punya mushaf, dia tak ada baris, tak ada titik. Itu lepas ni kita akan masuk. Ni zaman Abu Bakar ni, lebih mushaf itu dia boleh baca dengan lagi banyak dialek, lagi banyak slang bahasa, ikut bahasa Kelantan, Terengganu semua boleh, dan perkataan-perkataan yang lain memberi makna yang sama pun dia boleh. Banyak. Jadi semua dikumpulkan. So ada ulama dia bahas macam mana lah Zaid bin Sabit dulu. Sebab kadang-kadang perkataan itu dia ada dua. Orang kata, kalau orang Kelantan kata buah apple, kata topoh kan. Tufah. Arab. Tufah kan. Topoh kata. Itu apple boleh. Macam kita orang kata sini buah mempelam pun boleh. Boleh kata buah mangga pun boleh. Dan sebut buah mempelam, buah satu lagi tu dia berbahaya sikit kan. Salah sebut makna dia lari kan. Okey. So ada lahajah-lahajah tu bagaimana yang ditulis. So ulama disuruh bertulis, tapi malangnya mushaf itu dibakar pada zaman tabi'in. Ada itu kita akan jumpa nanti cerita dia sebab apa dia dibakar. Okey, kita ambil. Jadi pada zaman Abu Bakar begitu keadaan mushaf ni, dia berlaku begitu. Okey. Setelah selesai mana tadi? Di mana terdapat mushaf lain yang ada, ni saya baca tadi. Setelah selesai usaha pengumpulan, mushaf tersebut disimpan oleh Khalifah Abu Bakar. So ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau wafat, ia disimpan pula oleh Umar Al-Khattab, kemudian anaknya Hafsah binti Umar. So berubahlah daripada tangan Sayyidina Abu Bakar yang jaga dia, kemudian bagi kepada Umar meninggal, bagi pada anak dia Hafsah binti Umar. Rumusannya, setelah bersetuju dengan cadangan Umar Al-Khattab, Abu Bakar memanggil beberapa orang hufaz dan penulis wahyu zaman Nabi yang masih hidup seperti Zaid bin Sabit untuk melaksanakan usaha penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Itu dirumuskan. Untuk itu Al-Quran ditulis oleh penulis wahyu yang diketahui oleh Zaid bin Sabit, menerusi pengumpulan lembaran atau tulisan, juga catatan yang ada serta tersusun turutan ayatnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tengok dia tersurah, dia tak ada. Dia tak sebut. Zaman Abu Bakar memang begitu. Dia tak cerita lagi. Sebab itu kali pertama nak susun. Daripada tak ada nak bagi jadi ada, kan? Kan? Isunya tadi isu hufaz mati dalam peperangan Al-Yamamah, kan? Okey, kemudian kita masuk topik yang ketiga. Tengoklah dokumentasi pengumpulan pada zaman Osman pula. Dia biasa orang tak sebut sangat zaman Umar Al-Khattab, sebab dia nampak dari sudut pengumpulan Al-Quran ini tak nampak sangat berlaku. Tapi kalau kita pergi deep dari sudut sejarah tarikh mushaf, kita akan jumpa sebenarnya zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, pada zaman dia berlaku penyalinan pada yang tadi, yang satu tu kan. Sahabat-sahabat ambil. Siapa nak ambil, salin, menyebabkan banyak, masing-masing dah ada dah. Masa yang sahabi lain-lain ada dah. Tapi dia orang pun tengok, ini dah ada yang disimpan ini bawah khalifah, so kita ambil itu lebih perfect. Dah ada dah disalin. Kemudian zaman Umar Al-Khattab juga antaranya dihantar khalifah Umar Al-Khattab, dia menghantar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang sahabat Nabi yang paling besar, yang Nabi kata kalau siapa nak baca Quran, ambil daripada 4 orang sahabat, salah seorangnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Zaman Umar lah Abdullah bin Mas'ud ni dihantar ke Kufah, jadi tok guru Quran pada ketika itu kat Kufah. Jadi ramai sahabat yang dihantar. Kemudian Ubay bin Ka'ab dihantar ke Syam.
Kan? Bila kita pergi deep nak tengok susu-susu sebenarnya berlaku apa? Perkembangan. Tapi dari sudut perubahan tu tak ada. Dia tak nampak ketara lah. Dia lebih kepada masing-masing ambil salin dan mushaf tu ada pada khalifah, boleh dilihat di Masjid Nabawi begitu Okey, kemudian zaman Uthman bin Affan, generasi sahabat tidak mempunyai masalah dengan perbezaan qiraat, dia kata sini. Namun begitu, masalah mulai timbul apabila wujud wilayah yang jauh daripada pusat pentadbiran Madinah dan juga Mekah. So zaman sahabat tu, zaman Nabi, sahabat berlaku juga khilaf bacaan, tapi Nabi ada selesai masalah, kan? Kemudian apabila wilayah-wilayah Islam tu berkembang, tok-tok guru dah ramai. Bila zaman Umar, masuk zaman Osman ini, bila dapat takluk je wilayah, kena hantar tok guru ajarkan Islam, ajarkan Quran. Ada tok guru yang ngajar Quran. Dapat wilayah ni akan ada yang ngajar Quran. Jadi yang ngajar ni para sahabat. Para sahabat ini dia ambil bacaan, ada yang ambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ni yang ambil bacaan tu daripada sahabat yang lain. Yang mana setiap seorang pada mereka ni bacaan ni tak sama, antara A dengan B dengan C dia tak sama, beza. Jadi anak murid ni kebanyakannya lah, anak murid ni kebanyakannya ta'assub. Zaman ta'assub dengan tok guru ni zaman sahabat dah berlaku dah. Jadi ta'assub dengan tok guru, yang ni kata dia betul, yang ni kata dia betul, yang ni kata dia betul, yang menyebabkan sampai berlaku peperangan antara Azerbaijan dengan Armenia ke sebelah Iraq, Syam sana. Orang Islam sendiri dia bila perang ni, dia akan ada batalion dia. So geng yang ni, kumpulan ni duduk belah sini, geng ni duduk sebelah sini, geng ni. Jadi orang ni baca Quran, orang ni baca Quran. Jadi dia tengok, oh ini kenapa baca geng ni lain, ini kenapa aku baca ni lain, sampai peringkat kafir mengkafir. Sampai peringkat itu. Yang ni kafir kan itu, yang ni tak betul, ini kafir ini. Oh, pada kita gitu, Huzaifah bin Yaman dia ada. Kita tengok ini cerita dia. Di mana terdapat pengikut setengah qiraat yang terlalu ta'assub kepada kumpulan mereka. Hal itu menyebabkan berlakunya perselisihan hingga hampir-hampir tercetusnya pergaduhan sesama Muslim. Itu saya sebutkan tadi. Huzaifah bin Yaman dia ada pada ketika itu, dan dia tengok, oh ini bahaya ni. Kalau dibiarkan, dia akan menjadikan orang Islam akan bergaduh di antara satu sama lain. Dia pun daripada tempat perang itu, dia drive, dia keluar terus pergi ke Madinah, dan dia menyampaikan cerita itu kepada Khalifah Uthman bin Affan. Dan barulah Uthman bin Affan dia ambil tindakan. Apa yang dia ambil tindakan, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Insya-Allah kita tengok bagaimana perbelahan itu berlaku. So kita berhenti kat sini dulu, muka surat 41 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.